Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi singgah ke dalam channel Radio 12 Malam. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan anda semua. Terima kasih pada rakan-rakan serantau Indonesia, Singapura dan juga Brunei, Malaysia tentunya. Baik, kita tak payah berceloteh panjang. Kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Telefon bimbit yang telah ditetapkan masa penggera telah pun berbunyi. Budi meraba-raba mencari telefon pintarnya di bawah bantal dengan mata yang tertutup. Mata itu terasa bagai dilekat dengan gam. Mengantuknya. Penat, tetapi dia perlu bangun demi mencari sesuap nasi dan membayar hutang yang pada zahirnya tidak nampak di keliling pinggang. Dunia sekarang mudah. Satu telefon bimbit boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Itulah jam loceng. Itulah tempat membaca komik. Itulah juga tempat bersosial dengan sahabat handai. Itulah tempat meluahkan rindu dengan mak di kampung. Dan itu jugalah punca pendapatan dia hari ini. Budi seorang pemandu Grab. Dia suka memandu shift malam. Orang Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang ini banyak burung hantu. Termasuklah dia. Jiwa generasi Y lah katakan. Harga memandu malam juga boleh tahan berbanding siang. Kesesakan lalu lintas juga tiada. Budi tenang memandu di malam hari. Budi menggosok-gosok matanya. Sebelah mata dikenyitkan untuk melihat jam di telefon pintar. Pukul 5 petang. Aduh, kalau ikutkan hati, malasnya mahu bangun. Sambung tidur pun sedap juga ni. Bak kata pepatah Melayu lama, ikut rasa binasa. Budi tahu itu. Ada tanggungjawab hutang yang perlu dibayar. Kehidupan di bandaraya Gah ini penuh mencabar. Dalam zaman gawat ini, tiada peluang untuk mengeluh dan memilih. Grab sahajalah rezeki yang lalu di hadapan mata. Asalkan halal. Ego ijazah yang bergulung yang ada di dalam almari kita tolak tepi. Budi menghela nafas panjang, mencari kekuatan untuk bangun. Bismillahirrahmanirrahim untuk hari baru. Budi sedang membetulkan siaran radio apabila terperasan skrin telefon pintarnya menyala. Ada panggilan pelanggan Grab yang masuk. Pelanggan dari Kelana Jaya yang mahu ke KLIA. Lokasi kegemarannya. Harga ke sana agak mahal, apatah lagi waktu begini, jam 3 pagi. Setiap hari biasanya jadual penerbangan paling awal ialah pada pukul 7 pagi, pukul 3 dan 4 pagi. Jika bertuah, pasti ada pelanggan mahu ke lapangan terbang. Malam di Lembah Kelang ini tidak pernah sunyi. Macam-macam cerita dan peristiwa ada. Tidak pernah menghampakan. Havoc, kata orang-orang muda. Kerja hanya beberapa jam. InsyaAllah RM200 ada dalam tangan. Pokok pangkalnya kena rajin dan tidak boleh malas. Rezeki itu pasti ada untuk mereka yang berusaha. Katakanlah dia rajin mahu buat Grab setiap hari. Busuk-busuk 3,000 ke 4,000 ada dalam tangan. Untung bersih sebulan pula tu. Masa pula ikut suka dia. Pengalaman pun boleh tahan. Macam-macam orang Budi jumpa sepanjang membuat Grab ini. Dari mengangkut Pak Bilal ke Masjid Jamik sehinggalah membawa Mak Ayam ke Kelab Dandut. Mahal pengalaman memandu Grab ini. Percayalah. Assalamualaikum. Pintu belakang dibuka. Sebaik sahaja Budi memberhentikan kereta di lobi kondominium Sterling yang Gah cantik berwarna kelabu. Seorang wanita pertengahan umur bersama seorang anak masuk ke dalam kereta kecil Budi. Kereta kecil Azia itu sungguh berjasa, berbaloi dengan penggunaan minyak yang murah untuk membawa pelanggan Grab ke sana dan ke sini.
Waalaikumsalam. Ke KLIA ya kak? Nak saya tolong masukkan barang ke bonet kereta? Budi dengan mesra bertanya. Ya, ke KLIA dik. Terima kasih banyak. Nampak riak lega di wajahnya apabila Budi sudi untuk membantu menguruskan bagasi dia dan anaknya. Bukan mudah bermusafir dengan anak kecil. Budi membetulkan suhu pendingin udara kereta dan memulakan perjalanan pada malam itu. Biar sejuk sedikit agar selesa anak kecil itu lelap sepanjang perjalanan nanti. Kasihan dia melihat budak perempuan comel itu menguap beberapa kali sejak dari tadi. Kebiasaannya, Budi tidak akan memulakan perbualan dengan pelanggan kecualilah mereka yang mahu bersembang. Tidak semua orang di bandar ini suka berbual bicara. Ramai yang memilih untuk mengambil Grab untuk melepaskan penat di dada. Mereka mahu ruang me time untuk seketika. Budi menghormati hak pelanggan yang menaiki kereta dengannya. Dah lama ke buat Grab? Wanita tadi memulakan bicara. Baru juga. Lebih kurang sebulan 2 kak? Soalan standard pelanggan. Tak marah ke isteri kamu ni buat Grab malam-malam? Ish kak, saya ni belum kahwin lah kak. Tak ada isteri nak marah saya lagi. Ini soalan yang jarang-jarang Budi dapat. Budi tergelak kecil sendiri. Maafkanlah saya ya dik. Ingatkan dah kahwin tadi. Tak apalah kak, saya okey je. Tak pernah jumpa hantu ke malam-malam macam ni? Pelik betul soalan-soalan kakak ini. Belum pernah lagi setakat ni. Akak ni travel berdua je ke? Nak ke mana? Budi cuba menukar topik. Suami akak dah meninggal dunia tahun lepas akibat kanser. Tinggallah akak dengan anak bertuah seorang ni. Sampailah hari ni. Kami ni nak ke Bali bercuti. Tenangkan fikiran. Okeylah tu kak. Akak masih ada anak akak. Saya ni girlfriend pun tak ada lagi. Budi cuba berseloroh. Duk buat Grab ni tak ada yang berkenan ke? Ish, mana ada kak? Saya profesional lah. Tak sempat nak mengorat masa kerja. Lagipun jarang sangatlah dapat ambil pelanggan yang sama. Tukarlah nombor telefon siap-siap. Siapa tahu ada rezeki dan jodoh bersama. Betul juga kan? Tidak pernah pula Budi terfikir hal itu sebelum ini. Akak ni sedang musafir kan? Akak doa kalau saya kak, mana tahu makbul. Boleh, boleh. Wanita itu mengangguk-angguk tanda setuju. Budi senyum sahaja. Soal jodoh ini diserahkan kepada Maha Pengatur. Umurnya sudah masuk 35 tahun ini. Adik-beradik yang lain semua sudah berkahwin. Dahulu ada yang berkenan di hati, namun sudah menjadi milik orang. Sejak itu Budi pasrah. Mak pun sudah tidak berani tanya soalan kahwin ini, lebih-lebih kepada Budi. Ini adalah soalan yang sensitif. Lagu Rozana, nyanyian kumpulan Search berkumandang di corong radio di hening pagi yang masih gelap itu. Alamak, lagu ini macam tahu-tahu saja yang kami sedang berbicara soal jodoh. Pahit perasaannya tiba-tiba. Jarang diterasa, tetapi entah mengapa pagi ini lagu itu mampu mengusik jiwanya. Dan kereta itu terus membelah angin lebuh raya menuju ke lapangan terbang Kuala Lumpur tanpa bicara. Budi melayan perasaannya sendiri. Di manakah kau, gadis idamanku? 7 petang. Budi sudah bersiap untuk keluar mencari rezeki. Pakaian, rambut dan kereta perlu kemas. Itu adalah KPI yang diletakkan untuk diri sendiri. Okey, jom on Grab. Beep, beep. Ada pelanggan masuk. Terima. Pelik. Hanya nombor telefon yang tertera, tiada nama. Tidak kisahlah, janji ada rezeki yang masuk. Budi mula memandu ke arah lokasi pelanggan yang memanggilnya tadi. Budi mendial nombor pelanggan yang dia dapat tadi. Salam. Hello. Perempuan. Budi meneka dari suara tu. Nama saya Budi. Saya ni dalam perjalanan nak ambil puan. Kat mana ya harus saya tunggu ya? Warung Pak Ali.
Oh, gerai semalam. Senanglah kerja dia. Budi tahu tempat ini. Semalam dia ada menurunkan seorang pelanggan di sana. Budi melihat jam di tangan. 5 minit lagi akan masuk waktu maghrib. Dia perlu mengambil dan menghantarnya cepat. Pedal minyak kereta ditekan dengan kelajuan yang sekata. Kereta meluncur laju ke arah yang dituju. Setiba di lokasi, seorang gadis berbaju kurung putih melambai-lambai kepada Budi. Setiap pelanggan Grab akan diberikan nombor plat kereta pemandu yang bersetuju untuk membawa mereka ke lokasi pilihan. Budi hanya perlu memasang mata apabila tiba di destinasi agar pelanggan yang diambil adalah pelanggan yang tepat. Budi memberhentikan keretanya. Pintu kereta dibuka. Gadis itu melangkah masuk. Semerbak bau wangi memenuhi ruang kereta Budi. Jasmine. Budi menyebut perlahan. Parfum kegemaran kekasih lamanya. Haish Budi, masih tidak boleh move on lagi ke? Mana kenal nama saya? Si gadis ayu sopan itu bertanya. Budi tersentak keluar daripada lamunan kekasih lamanya. Dia menoleh ke belakang, melihat tetamu maghribnya hari itu. Terbuntang mata sepetnya, secantik-cantik ciptaan ilahi. Rambutnya ikal mayang paras bahu, sedikit warna keperang, menaikkan lagi seri wajah mulus gadis itu. Mulutnya yang sedikit terlopong, cepat-cepat ditutup. Jasmine? Ya, saya. Bergetar tulang rusuk Budi mendengar suara gadis itu sekali lagi. Maaf, saya hanya meneka bau parfum yang cik pakai. Bunga Jasmine kan? Pandainya abang ni, dua-dua betul. Nama saya pun Jasmine juga. Selamat berkenalan. Jasmine mengulurkan tangannya untuk bersalam. Budi yang masih lagi kaget dengan kecantikan gadis itu terkejut apabila diulurkan tangan begitu. Kalau dia salam gadis ini, mau saja dia simpan tangan itu 3 hari 3 malam macam dalam cerita Piramli. Cantik tak cantik, haram tetap haram. Budi mengangkat tangan kanannya dan meletakkan di dada sambil menunduk hormat kepada penumpang barunya itu. Jasmine kaget dengan cara Budi. Jasmine membalas dengan satu senyuman yang lebih manis daripada awal tadi. Bagus pula pribadi pemandu yang dijumpai kali ini. Sedap nama awak. Saya Budi. Mau ke mana Cik Jasmine? Budi sengaja membetulkan cermin pandang belakang agar dapat melihat Jasmine dengan lebih senang nanti. Tak payahlah cik-cik dengan saya, Abang Budi. Panggil dia saya Min, kan lebih mesra. Senyuman tidak pernah kurang diberikan kepada Budi. Laju degupan jantung Budi pada petang itu, seperti baru habis jogging 3 pusingan. Apakah ini yang dikatakan cinta pandang pertama? Matanya terus melirik kepada cermin yang baru dibetulkan tadi. Pandangannya terus tembus ke belakang. Min nak ke mana? Budi kekok. Ke Sunway Piramid, boleh kan? Budi mengangguk-angguk. Hilang suara kerana hati terlebih bicara. Siapakah gadis ini? Dapatkah dia bertemu dengannya lagi? Cantik, tetapi dia tidak mahu terburu-buru. Patutkah dia meminta nombor telefonnya? Apa yang dicakapkan ini? Bukankah dia sudah mempunyai nombor telefon gadis itu? Nombor gadis itu kan telah terletak di dalam sistem. Mahu bersembang tetapi malu. Agak-agaknya berapalah umur gadis mulia ini ya? Masih belajarkah Jasmine ataupun sudah bekerja? Banyak sangat soalan bermain di minda Budi lewat petang itu. Namun lidahnya keluh untuk bertanya ke soalan walaupun satu. Si gadis pula diam 1000 bahasa bermain telefon bimbitnya. Biasalah anak muda dengan gadget mereka. Sesekali dia memandang keluar tingkap, memerhatikan kereta yang tidak bergerak dek kesesakan lalu lintas orang pulang dari bekerja. Balik kampung, balik kampung. Tiba-tiba, nada dering telefon bimbit Budi berbunyi memecahkan suasana. Nada dering itu khas ditetapkan untuk nombor telefon rumah mak dari kampung. Tidak kisahlah sedang buat kerja apapun, telefon dari mak wajib diberikan keutamaan untuk dijawab. Budi terus menekan butang menjawab telefon itu. Suara mak sayup-sayup kedengaran di corong earphone di telinga Budi. Keselamatan memandu dan pelanggan, terutamanya Jasmine yang cantik di belakang, perlu dititik beratkan oleh pemandu Grab.
Ya, Mak. Adik kat mana ni? Dah besar pun, nama timang-timangan adik tu masih digunakan oleh Mak. Kat luar hantar pelanggan ni, Mak. Tak elok ni keluar maghrib-maghrib ni. Terjumpa hantu nanti, Kang. Tak ada jumpa hantunya, Mak. Jumpa malaikat lagi adalah. Budi cuba bercakap separa berbisik. Mak rasa tak sedap hatilah. Kamu jaga diri elok-elok tahu. Sebentar tadi semasa Mak minum petang, ada pinggan kat tangan Mak ni terlepas jatuh dah pecah. Yalah, Mak. Baik, Mak. Jangan risau. Nama pun terlepas dan terjatuh. Dah lah, usah fikir yang bukan-bukan. Adik kan dah besar. Pandailah adik jaga diri nanti. Telefon dimatikan. Budi menjerling ke belakang. Malaikat yang disebut masih ada lagi. Khusyuk bermain telefon pintarnya. 5 minit lagi mereka akan berpisah. Jauh di sudut hati, Budi berdoa, semoga Allah temukan mereka berdua lagi. Terima kasih, bro. Pintu kereta ditutup perlahan. Satu lagi tugasan selesai. Budi melihat jam tangannya 7.15 petang. Beep. Ada panggilan Grab masuk. Budi meneliti lokasi pelanggan yang menempah. Ini dekat warung Pak Ali tempoh hari. Nama pelanggan ni tak tertera pula. Seperti baru-baru ini ketika dia mengambil Jasmine. Pelik. Sistem Grab ni rosak agaknya. Tapi mungkinkah itu Jasmine sekali lagi? Budi cepat-cepat menekan butang penerima. Mana tahu rezeki bintangnya cerah pada hari itu. Dapat berjumpa Jasmine sekali lagi. Budi tersenyum sendiri. Wajah ayu Jasmine masih terbayang-bayang dalam fikirannya. 5 minit memandu ke lokasi dirasakan cukup panjang. Berdebar perasaannya mahu tahu siapakah pelanggan yang menunggu. Terkumat kamit mulutnya membaca doa agar Jasmine lah yang menunggunya nanti. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Masuk sahaja simpang. Budi mengintai warung Pak Ali dari jauh. Warung yang hanya beroperasi pada siang hari itu sudah siap dikemas dan ditutup rapi. Terlihat susuk seorang gadis berdiri di hadapan warung itu. Berbaju kebaya berwarna merah. Tiada corak-corak. Menyakitkan mata. Ringkas. Tetapi tetap anggun bergaya. Kan sudah kata. Alhamdulillah, rezeki. Tekaan hatinya tepat mengena. Gadis pujaan ada di depan mata. Budi tersenyum gembira sampailah ke telinga. Assalamualaikum, Jasmine. Hai abang, rindu minta. Pandai Jasmine berseluruh. Of course lah. Tapi Budi masih kontrol macho. Buat-buat tenang dan masih cuba jual mahal. Budi cuba berlagak bersahaja. Selangkah kakinya masuk ke kereta. Bau minyak wangi Jasmine menerpa masuk bersama. Budi menarik nafas dalam-dalamnya. Bau yang disenangi dan dirindui. Goyang iman sekejap. Azan maghrib di corong radio kereta baru saja habis dilaungkan. Jasmine melangkah masuk dengan tenang. Pintu kereta ditutup. Budi membetulkan cermin pandang belakang keretanya sekali lagi. Peluang keemasan menatap wajah gadis itu tidak mahu dilepaskan begitu sahaja. Esok belum tentu ada. Nak ke mana hari ni? Sunway Pyramid. Jumpa kawan? Jasmine menggelengkan kepala. Tak, kerja. Oh, patutlah. Esok. Kalau abang senang, bolehlah datang ambil Min lagi. Min punya pasal. Hari-hari abang boleh datang ambil. Betul ke ni bang? Betul. Ambil nombor telefon abang. Apa-apa nak minta tolong, hantar atau ambil telefon je. Berapa nombor abang? Okey. 011 tekan-tekan. Jangan malu-malu. Abang ni main-main tahu. Mereka berdua terkekek-kekek ketawa. Akhirnya dengan muka merah menahan segan dan malu. Tapi mahu Budi memberikan nombor telefonnya. Terima kasihlah abang sebab sudi tolong Min. Susah nak jumpa orang baik macam abang sama sekarang ni. Baik ke dia ni? Baik ada makna. Tidaklah ada sebarang makna yang jahat. Cuma hati sudah mula berkenan. Siapa tahu Jasmine lah jodoh yang Budi cari selama ini. Nombor Jasmine sudah dia simpan sejak pertama kali berjumpa. Besar harapan Budi untuk Jasmine menghubunginya kembali. Dari situ bolehlah dia berkenalan dengan Jasmine secara lebih dekat lagi. Orang zaman sekarang bercinta melalui medsos.
Cinta Facebook lah, cinta WhatsApp lah, cinta Telegram, WeChat dan macam-macam aplikasi medsos yang ada. Sebelum ini dia belum pernah terjebak. Adalah dengar cerita budak-budak muda yang baru nak naik, tetapi diri sendiri belum pernah ada pengalaman pribadi. Ini kalilah. Monolog dalaman ini membuatkan dia tersengih seperti kerang busuk seorang diri. Sudah-sudahlah Budi, fokus pada jalan raya, terbabas pula nanti. Tumpuan sepenuhnya diberikan ke atas jalan raya. Dia sedang menghantar pelanggan istimewa dalam hidupnya. Aspek keselamatan perlu diutamakan. Pemandu di Kuala Lumpur ini ada macam-macam gaya. Ada yang laju, ada yang tidak tahu sabar, dan yang cuan memandu pun banyak juga. Apa-apa terjadi pada Jasmine, pasti dia merasa berdosa. Tidak sempatlah Budi hendak berkenalan dengan lebih mesra. Fokus. Fokus. Kalau ada jodoh, insya-Allah Jasmine tidak akan ke mana. Teruja. Adrenalin terlebih laju sejak balik menghantar Jasmine semalam. Sekejap-sekejap Budi melihat telefon bimbitnya. Belum ada apa-apa mesej yang masuk dari Jasmine. Harap-harap Jasmine simpan nombor dia dengan betul. Jangan silap sudahlah. Haru. Bagai pungguk rindukan bulan. Padahal belum sampai 12 jam Budi menurunkan Jasmine di Sunway Pyramid semalam. Sudahlah semalaman bekerja tidak tidur malam. Balik rumah pagi ini pun mata tidak pandai untuk lelap. Kes terlebih teruja mahu menunggu panggilan daripada Jasmine. Telefon bimbit di tangan Budi terus-terusan ditatap. Mata sudah merah, kepala dah penat, tetapi hati terus bertegil mahu menunggu. Sekejap buka Facebook, sekejap buka Instagram, sekejap buka WhatsApp. Tiada apa. Belum lagi. Dari 5 minit menjadi 50 minit. Dari 1 jam menjadi 3 jam. Masa berlalu begitu sahaja. Sudah hampir 12 tengah hari. Mengantuk. Budi perlu tidur. Baru sahaja Budi mahu melelapkan mata. Tit. Ada mesej di WhatsApp masuk. Dari mata yang separuh tertutup, Budi mengintai wajah pengantarnya. Jasmine. Matanya kembali terjaga. Akhirnya, penantian itu bukan suatu penyiksaan dalam dunia bercinta. Semuanya cantik belaka. Betul lah kata pepatah Melayu lama. Dia ini sudah masuk kategori makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Tak kisahlah labu, asal bahagia. Abang Budi, ini Jasmine ni. Masih ada ruang ke untuk min tumpang kereta abang petang ni? Bukan setakat kereta, ruang dalam hati abang pun ada. Kelakarlah abang ni, cia-cia-cia sangat. Masa biasa ke? Tempat biasa ke? Ya, Min setia menunggu di sini. Terima kasihlah Min sudi kawan dengan abang. Terima kasih jugalah abang sudi menumpangkan Min ke mana saja. Ulat bulu dan naik daun. Kawan-kawan berseluruh dengan Budi. Sudah lama Budi tidak pergi minum malam dengan kawan-kawan. Sesekali minum-minum seperti itu bagus untuk melepaskan penat tekanan kerja. 4 sahabat baik Budi ada bersama pada malam itu. Ahmad, Kawi, Din dan Bob. Weh, mana gambar awik tu? Belum sah jadi awik lah. Sila hari bulan aku saja yang syok sendiri. Aduh, kesiannya kawan aku ni. Mereka beramai-ramai gelakkan Budi. Sebulan berlalu. Budi dan Jasmine semakin rapat. Setiap maghrib menjadi noktah titik pertemuan dating yang tidak rasmi mereka di warung Pak Ali. Masa maghrib, Budi memang dihabiskan di atas jalan raya. Boleh dikatakan setiap masa solat waktu itu terlepas dengan sengaja. Di siang hari, Budi dan Jasmine akan menghabiskan masa berbalas mesej pesanan ringkas. Setiap kali Jasmine keluar dari kereta, ada satu perasaan rindu yang membuak-buak datang kepadanya. Rindu pada bauan tubuhnya, rindu pada wajahnya, rindu pada gelak tawanya. Tidur dan makan Budi memang terganggu sejak kebelakangan ini, tetapi hatinya penuh dengan bunga-bunga cinta. Budi bahagia. Jasmine, pada mata Budi, seorang gadis yang baik dan berbudi pekerti, sesuai sangat untuk dibuat isteri. Budi tekad mahu membawa hajat ini kepada ibunya. Benda yang baik jangan ditangguh-tangguh. Mak pasti gembira mendapat perkabaran ini.
Tit. Telefon bimbit Budi bergetar membawa maksud ada pesanan ringkas yang masuk. Naik kereta api ni baca buku. Abang tengah buat apa tu? Bawa kereta belok kiri tengah minum dengan kawan-kawan ni. Minum kopi tambah gula dengan min bila pula? Naik rakit sampai ke hulu. Tunggu abang masuk meminang dulu. Katakan sahajalah bila masa. Keluarga Min menunggu dengan hati terbuka. Terbuntang biji mata Budi membaca mesej malam itu. Terasa seperti mahu balik kampung malam itu juga. Budi kini sedang terbang di awang-awangan mimpinya sendiri. Ada juga yang mahukan dia yang tak berapa kacak ni. Cantik macam bidadari pula. Si calon pilihan hati. Agaknya betul lah orang kata, God save the best for last. Berkat kahwin terakhir dalam ahli keluarga, tersengih dia seperti orang gila seorang diri. Okey ya kawan-kawan, aku nak kena gerak dulu ni. Ada hal emergency, kena balik kampung. Aduh, baru nak sembang panjang. Okeylah bro, jalan baik-baik. Mereka saling bersalaman dan Budi tidak toleh ke belakang lagi. Dengan selai pinggang, dia terus memandu ke Kedah Darul Aman untuk mendapatkan restu dan persetujuan ibu bapanya. Penat mengantuk belakang kira, kemahuan mendorong segala. Zaz. Abang, jangan buat Min macam ni. Tolong abang, lepaskan Min. Mulut Jasmine disumbat dengan kain baju kemeja yang berbau hamis. Tangannya dirangkul kasar. Puas Jasmine cuba melawan dan menendang lelaki durjana di hadapannya. Tetapi susuk badannya yang kecil tidak mampu melawan tubuh syaitan yang cuba menindihnya. Tangannya diikat ketat, mulutnya sudah penuh disumbat agar tidak mampu menjerit lagi. Rasa loya, mahu muntah semua ada. Rasa takut, hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana dia boleh berada di sini juga, dia pun tidak tahu. Salah dia, tidak cekap mengingat jalan raya di Kuala Lumpur ini. Percaya kepada abang teksi yang baru dikenalinya bulat-bulat. Bodoh aku ni, bodoh sangat. Kiri kanan kiri kawasan perumahan yang baru hendak dibina. Gelap, tiada siapa-siapa yang boleh membantu. Jasmine masih belum mahu putus asa. Kakinya menendang lelaki yang cuba membaringkan dia di tempat duduk belakang kereta. Dasar binatang. Weh, duduk diamlah kau budak. Suara syaitan dunia itu menerjah Jasmine dalam kegelapan malam. Ditamparnya wajah Jasmine yang pucat dan ketakutan. Perut Jasmine ditumbuk agar dia lemah tidak berusaha melawan. Sakit yang amat, air mata mengalir tanpa henti. Mak, ayah, tolong Jasmine. Jasmine takut. Jerit Jasmine dalam diri. Kain baju kurungnya dinaikkan. Jasmine menendang si pelaku sekuat hati. Tidak, jangan kau sentuh maruahku. Akan aku berdendam walaupun sesudah aku mati. Segala saki-baki tenaga yang ada, Jasmine perah untuk mempertahankan diri. Tendangan demi tendangan membuatkan lelaki iblis bertopengkan manusia itu terkeluar dari keretanya sendiri. Sebelum sempat Jasmine bangun dan mahu melarikan diri, lelaki itu muncul kembali. Satu batu besar dibaling ke arah kepala Jasmine. Jasmine tidak sedarkan diri. Darah keluar membuak-buak. Lelaki itu tersenyum puas. Dia kini bebas melakukan apa yang dia mahu. Tidak perlu berlawan lagi kerana tubuh itu pun sudah rela bersedia. Mudah memancing anak gadis muda sekarang ini. Modal, rajin melayan online setiap hari. Ramai budak remaja yang kononnya berani akhirnya memakan diri. Jasmine bukanlah mangsa yang pertama dan usah risau. Dia juga bukanlah bakal menjadi mangsa yang terakhir. Ini suatu ketagihan yang lelaki itu gilai sejak akhir-akhir ini. Nadi Jasmine perlahan-lahan hilang denyutannya. Rogol, culik dan bunuh. Jasmine kini sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Mak Budi menjerit kecil terjaga dari tidur. Kedua-dua belah tapak tangannya menekuk muka. Tubuhnya menggigil. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Mak Budi berzikir panjang. Mimpi rupanya. Mimpi anaknya. Budi di dalam hutan malam yang gelap. Budi dikejar seekor ular besar yang menakutkan. Budi berlari laju sekuat hatinya. Cungapan penat Budi turut dirasa ibunya yang sedang bermimpi. Dalam mimpi itu, Budi tersadung jatuh. Ular besar itu semakin menghampiri dan berjaya menangkap kaki Budi. Budi melawan sedaya upaya untuk melepaskan diri. Sebaik saja terlepas, Budi sambung berlari lagi. Gelap malam itu membuatkan Budi tidak nampak jalan di hadapan, kanan dan kiri. Gaung! Ada gaung di hadapan. Budi tidak sempat berhenti. Lantas Budi terjatuh ke dalam gaung yang dalam itu. Mak Budi terjaga dari tidur. Jantungnya berdebar pantas. Apa sebenarnya yang terjadi? Mudah-mudahan anak dia selamat. Di mana jua dia berada? Ya Allah, lindungilah dia. Ambulans, bomba dan kereta polis semuanya membunyikan siren kenderaan. Semua kenderaan lain dipaksa ke tepi jalan raya. Satu kemalangan teruk telah berlaku di lebuh raya utara selatan, berhampiran dengan kawasan rehat dan rawat gurun di kilometer 80. Kemalangan itu melibatkan 3 buah kereta, sebuah lori dan sebuah trailer. Ada satu kemalangan jiwa dilaporkan dan mangsa lain dikatakan ada yang cedera parah dan juga cedera ringan. Telefon Budi berbunyi. Hello dek, kamu ni sudah kat mana? Jauh lagi ke nak sampai. Suara ibu Budi dicorong suara telefon bimbit. Mak Budi sudah sedia maklum yang anaknya akan sampai ke kampung lebih kurang pada waktu subuh pada pagi itu. Mak, adik Zida ni dekat gurun. Ya Allah, kamu biar betul dek. Kamu tak apa-apa ke? Adik cedera ringan je, tapi kereta hancur lah mak. Mak boleh ambil tak? Tolong ambil adik ke hospital. Ambulan akan bawa adik ke sana. Baik, mak datang sekarang. Gerak hati mak tidak pernah salah. Suatu malam dia membuat solat hajat untuk keselamatan anak bujangnya itu. Malam tadi. Dia tahu Budi penat, tetapi degil mahu memandu jauh pada malam itu juga. Alhamdulillah, Allah masih sayang. Budi masih dilindungi daripada malapetaka dan bencana. Budi termenung panjang di dalam ambulans. Fikirannya kosong. Sakit badannya baru mula terasa. Semuanya berlaku terlalu cepat. Kemalangan besar sebentar tadi. Besar kemungkinan berlaku kecuaian dirinya sendiri. Ada nyawa yang melayang. Setiap nyawa itu berharga buat individu dan keluarga lain di luar sana. Budi terlelap ketika memandu selama beberapa saat. Mengantuk yang amat. Budi tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Sedar-sedar keretanya sudah melanggar tiang pengadaan jalan raya selepas berpusing beberapa kali. Muka dan bibirnya bengkak akibat pek udara kenderaannya sendiri. Budi masih mampu keluar dari kereta walaupun masih dalam keadaan terkejut ketika itu. Dia kemudian berlari menyelamatkan mangsa-mangsa kenderaan terlibat yang lain. Paling tidak, itulah yang dia mampu untuk menebus kesalahan dirinya. Berat dugaan pagi ini. Kepalanya terasa berat, mengantuk, penat, terkejut, sakit, semua ada. Peluh sejuk membasahi dahi luas Budi. Tiba-tiba dia merasa mual dengan perjalanan dan bau ubat-ubatan di dalam ambulans itu. Tanpa sempat memanggil pembantu yang menunggu di situ, Budi muntah di lantai ambulans. Muntah angin, makanan dan darah. Budi mengesap mulutnya dengan tangan. Dia melihat warna merah. Apa ni? Kenapa ada darah? Pandangannya kabur secara tiba-tiba dan terus gelap. Budi pengsan. Mak rasa tak sedap hatilah Budi. Kuat perasaan mak ni ada sesuatu yang tak kena. Mak ni ada-ada je lah. Ya adik, kita pergi berubat secara tradisional. Kita jumpa Pak Imam. Mau? Mak, adik dah sihat lah. Lagipun kalau aksiden, kita pergi jumpa doktor, bukan Pak Imam. Ini bukan pasal aksiden tu. Tengok diri kamu. Kurus melidik, tak terurus hidup. Ada yang tak kena ni. Mak Budi masih cuba memujuk. Dia tidaklah sepandai mana, namun kadang-kala deria keenamnya agak sensitif juga. Apatah lagi apabila perubahan itu berlaku kepada anak dan keturunannya sendiri. Budi tidak pernah percaya perkara-perkara mistik seperti itu. Dengar boleh, percaya tidak. Budi nak kahwin, Ma? Ya, boleh, tak ada masalah. Lepas kamu sihat dulu, boleh? Jawapan perangkap.
Budi tiada pilihan. Dia terpaksa akur. Layankan sajalah janji dia boleh berkahwin dengan Jasmine. Sejak kemalangan tempoh hari, Jasmine sudah tidak membalas mesej pesanan ringkas Budi. Panggilan telefon tidak berjaya disambungkan kerana talian dikatakan sudah ditamatkan perkhidmatan. Sebelum ini, mereka hanya berhubung melalui pesanan ringkas. Tidak pernah terdetik di hati Budi mahu menghubungi gadis pujaan itu dan bercakap dengannya menerusi telefon. Tidak senang duduk Budi memikirkan apa yang dibualkan dengan Pak Imam baru-baru ini. Betulkah apa yang diperkatakan? Budi masih was-was. Separuh hatinya masih mengharapkan apa yang diceritakan itu tidak benar. Apa yang membuatkan Budi lebih resah ialah dia masih tidak sihat dan tidak mempunyai kenderaan untuk pulang ke Kuala Lumpur. Budi turutkan sahaja kehendak mak untuk makan ubat doktor dan ikhtiar cara tradisional. Janji cepat pulih dan boleh kembali berjumpa dengan Jasmine. Ada apa-apakah yang terjadi dengan Jasmine? Telefonnya hilang ke? Risau Budi mengenangkan keadaan Jasmine yang jauh di tengah bandar. 2 minggu Budi di Kedah, dia terasa seperti cacing kepanasan. 1, sebab memang cuaca bulan itu panas. Yang kedua, sebab rindu. Namun tidak dapat dinafikan, apabila makan dan tidur cukup, badan Budi kembali jauh lebih sihat dan otaknya lebih waras memikirkan apa yang baik dan buruk. Hikmah bermusafir itu sentiasa ada. Bermusafir pula di rumah mak yang tidak pernah putus bekalan makanan. Naik beberapa kilo berat badan Budi sejak berehat di kampung. Tidak putus bekalan makanan itu betul. Putus punca pendapatan itu yang tak betul. Mahu tak mahu, dia perlu pulang ke bandar untuk sambung mencari rezeki. Mak ikut kamu boleh? Tak payahlah mak, adik boleh uruskan sendiri. Kamu tu belum kuat. Habis, mak tu kuat sangat. Budi mengusik ibunya. Untuk anak, mak sentiasa kuat. Dulu, kini dan selamanya. Mak pun boleh tahan pandai membuat lawak. Ke mak ni tak sabar nak tengok menantu. Wish, menantu hantu aku tak mau. Tak baiklah mak ni, kita belum pasti lagi kan. Cantik orangnya, comel cucu-cucu mak nanti. Kamu jangan Budi. Tersilap tegur nanti diikutnya lagi. Jangan ditegur bau wangi ke, terdengar bunyi ke, apa-apalah. Baca makturat itu selalu. Kita ni manusia lemah, kena minta Allah selalu tolong jagakan. Adik selidik dululah. Kalau dia orang yang sebenar, mak sudah terima dia ke? Budi masih belum sedia mengalah. Apa-apa kamu telefon bagi tahu mak. Kacak sangat agaknya anak mak ni sampai hantu pun boleh terpikat. Maknya gelap besar sambil menggosok kepala Budi. Apalah mak ni, sampai hati pulih adik macam tu. Tak maulah bergurau benda-benda ni lagi. Mak doakanlah adik selamat sampai KL dia. InsyaAllah, kamu tu sentiasa dalam doa mak. Petang itu, Budi pulang ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas. Dirinya masih ada sedikit trauma untuk kembali memandu. Buat masa ini, biar dia pula yang menggunakan Grab untuk ke sana ke sini sehingga dia punya kereta baru. Lagi pula, kenderaan awam seperti bas, komuter, LRT dan MRT banyak di pusat bandar. Mudah untuk bergerak ke mana-mana. Tidak sabar rasanya mahu jumpa, mahu sampai ke destinasi. Tidak sabar pula mahu berjumpa Jasmine, si buah hati. Budi menarik nafas panjang. Warung Pak Ali ada di hadapan mata. Ini kali kedua dia ke warung ini tak kala waktu siang. Selalunya dia datang pada waktu maghrib sahaja. Pelanggan penuh di meja. Terlihat beberapa anak muda sibuk mengemas meja, melayan dan mengambil pesanan pelanggan yang ada. Tauki kedai duduk di kaunter. Di belakang sebuah mesin cash register dan botol-botol plastik berisi gula-gula. Gula-gula itu dijual sebagai pemanis mulut pelanggan selepas makan. Ia juga menjadi kegemaran anak-anak kecil sebelum melangkah keluar dari kedai. Ibu bapa terpaksa turutkan kemahuan anak yang mahu membeli. Tidak dibeli, mereka menangis nanti. Hasil duit daripada jualan gula-gula itu diasingkan untuk duit minyak motor pekerja setiap bulan. Bijak Pak Ali. Berniaga ini perlu pasang strategi, kiri kanan atas dan bawah, barulah boleh maju. Bismillah. Berat Budi mahu melangkah masuk ke kedai itu untuk mencari kebenaran. Separuh hati risau akan kehilangan gadis yang dikasihi. Separuh lagi seakan percaya kata-kata mak dan Pak Imam yang dirinya sedang dihantui misteri.
Sudah beberapa hari Budi mencari dan menunggu Jasmine di situ pada waktu maghrib, tetapi susuk tubuhnya langsung tidak kelihatan. Hampir seminggu penantiannya sia-sia. Gadis yang selalu muncul di tepi kereta Grabnya dahulu sudah tiada. Rindu, risau. Aduh, serabut kepala otak memikir ke mana dia pergi. Masuk dan tanya sajalah. Budi sudah tiada pilihan lain. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ya Encik, nak makan apa? Ini Pak Ali ke? Boleh saya bertanya sesuatu? Ya, saya. Boleh. Cepat duduk. Lelaki berumur lingkungan 60-an itu keluar meninggalkan kaunter yang dijaganya menuju ke arah meja segi empat tepat untuk duduk. Meja itu dilapkan agar bersih daripada habuk. Jemput duduk. Siapa nama? Tanya Pak Ali. Saya Budi. Ada apa yang saya boleh bantu? Budi terdiam. Bagaimana dia mahu memulakan perbincangan ini? Dia menggaru-garu kepalanya. Macam ni pakcik. Pakcik ni dah buka kedai ni berapa lama? Ui, dah lama. Dalam 15 tahun rasanya. Anak ni wartawan ke? Bukan pakcik. Budi cepat-cepat menggeleng. Macam ni pakcik, saya nak tanya ni. Pakcik ada kenal atau tak? Seorang budak perempuan dalam lingkungan umur 20-an yang bernama Jasmine. Pakcik kenal ke? Alhamdulillah. Maksudnya Jasmine memang benar-benar wujud dan dia bukanlah hantu. Kiranya rasa hati Budi ketika ini. Kenal, tapi dah seminggu saya mencari dia tak jumpa. Dia ke mana pakcik? Mata Pak Ali sedikit bulat dari awal tadi. Nafasnya cuba dikawal sebaik mungkin. Sesekali ada batuk kecil akibat keradangan tekak yang dia alami. Dia masih diam membisu. Dia memandang Budi dengan penuh teruja dan gembira dari atas bawah. Tidak tahu bagaimana mahu memulakan cerita. Anak ni siapa pula dengan Jasmine? Saya kekasih Jasmine. Sepatutnya saya mahu bawa keluarga saya meminang Jasmine bulan ni. Tapi kebelakangan ni dia tak dapat dihubungi. Saya khawatir ada benda buruk yang berlaku pada dirinya. Pak Ali menelan air liur, terkedu. Kalau boleh, malas nak buka buku lama. Jasmine, buat hal lagi lah ni. Anak ni pemandu teksi ke? Tak. Dulu saya memandu Grab. Serupa macam teksi, tapi guna kereta biasa. Baru-baru ni saya terlibat kemalangan jalan raya. Kereta saya tu rosak lagi. Oh, Grab. Grab tu macam teksi. Pak Ali mengangguk-angguk. Ya betul. Macam mana pakcik boleh teka? Pakcik pernah nampak saya lalu kat sini ke sebelum ni? Pak Ali terdiam mengetap bibir. Kelihatan seperti dia berfikir sesuatu sebelum menyambung. Nak jumpa Jasmine? Dah tentulah pakcik. Mari ikut pakcik. Pak Ali bangun menuju ke ruang dapur kedai. Seperti lembu yang ditarik hidung, Budi mengikut sahaja jejak langkah Pak Ali. Dia tidak mahu ketinggalan. Mungkin dia ingin membawa dirinya ke rumah Jasmine. Gerak hatinya mengatakan rumah Jasmine tidak jauh dari situ. Ruang dapur itu tembus ke satu kawasan tanah lapang. Bersebelahan dengan warung itu, di sebelah belakang, terhalang daripada pandangan hadapan kedai, ada sebidang tanah perkuburan Islam yang luas. Tatkala Budi melihat batu-batu nisan tersusun, langkahnya mati. Pakcik ni biar betul. Anak masih kuat nak ikut pakcik. Nadanya tenang. Dia faham jika Budi tidak mahu meneruskan perjalanan itu. Budi berfikir sejenak. Apapun juga keadaan, dia mahu melihat bukti dengan mata dan kepalanya sendiri. Budi mengangguk perlahan. Ya. Marilah teruskan perjalanan pakcik. Pak Ali membawa Budi menyelusuri beberapa baris kubur yang kelihatan masih baru. Kemudian terus masuk ke sebelah dalam, ke barisan kubur-kubur lama. Perjalanan itu terasa panjang dan mendebarkan. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Mak dan Pak Imam di kampung? Siapakah Jasmine yang dia kenali selama ini? Siapa pula orang tua yang sedang memandu perjalanan petang ni pula? Tiba-tiba, langkah Pak Ali terhenti. Pak Ali duduk di sisi sebuah perkuburan yang dijaga rapi dan mengisyaratkan supaya Budi melakukan yang sama.
Dia mengucup dan memegang batu nisan di kubur itu. Mata Budi melirik pantas kepada nama yang tertulis di batu tersebut. Yang tertulis di situ, Al-Fatihah, Nur Jasmin binti Muhammad Ali, lahir 6 Ogos 1994, wafat pada 6 Disember 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Budi terduduk. Lemah longlai lututnya mengetahui separuh daripada kebenaran yang sedang berlaku. Apakah dia cukup kuat untuk mendengar cerita yang separuh lagi? Dia juga tidak tahu. Yang pasti hatinya merintih, sedih kehilangan Jasmin, walaupun dia hanya wujud sekadar dalam mainan angannya. Air mata mengalir dengan sendiri. Terseduh Budi menangis sendiri di pusara itu. Tiada rasa takut, hanya rasa sedih seorang lelaki yang putus cinta dan hilang kekasih. Perasaannya pada Jasmin amat benar, walaupun perkenalan itu sekadar sebulan lamanya. Pak Ali terkejut melihat perlakuan Budi. Dia pantas membetulkan kedudukannya di sebelah Budi dan mengurut-ngurut belakang lelaki yang tidak dikenalinya itu. Keikhlasan anak muda itu terpancar dari lubuk hati. Dia kagum melihat kesungguhan anak muda itu menangisi pusara anaknya yang sudah tiada. Sudahlah nak, jangan bersedih. Mari kita kembali ke kedai. Nanti kita boleh bersembang panjang. Walaupun tidak mahu berganjak, Budi terpaksa akur. Mereka di alam nyata dan di alam kubur tidak boleh bersatu. Budi bangun melangkah perlahan. Pak Ali yang sudah tua pula yang memapah dirinya. Sebelum bergerak jauh, Budi sempat menoleh ke belakang untuk memandang pusara yang secantik paras rupa tuannya buat kali terakhir. Selamat tinggal Jasmin. Semoga kau tenang di sana. Dendam Jasmin tidak pernah padam. Sejak hari kematiannya, dia menanam azam untuk membalas dendam terhadap pemandu teksi yang jahat dan tidak jujur. Pilihannya rambang, ujian diberi, kesemuanya kecundang. Mudah sekali mereka termasuk dalam perangkap. Tiada lelaki yang mampu menahan dengan godaan halusnya. Setiap tahun, Jasmin akan mencari 3 mangsa pemandu teksi untuk dibalas dendam. Bauan Jasmin akan membuatkan anak-anak Adam ini terpanar dan dirasuk sedikit demi sedikit. Cara ini membuatkan anak-anak muda itu menjadi ketagih untuk meraih cintanya. Malah kesannya lebih dahsyat daripada mengambil ganja maupun syabu. Mereka akan mengakhiri kisah hidup mereka dengan kemalangan yang dahsyat. Itu lebih menarik. Hantu tidak akan dipersalahkan, walaupun pada dasarnya dialah dalang segala cerita. Padan muka, lelaki-lelaki durjana ini memang patut merasa seksa sakitnya mati. Zahir dan batin mereka terseksa. Dia suka. Tahun ini, dia memilih jejaka yang bernama Budi. Modus operandinya tetap sama, menggunakan alat teknologi moden untuk mengkaburkan mata, hati dan cintanya. Telefon bimbit pintar telah menyebabkan dia hilang nyawa suatu masa dahulu. Ia harus dijadikan alat utama untuk merosakkan jiwa-jiwa jahat di luar sana pula. Sesungguhnya, teknologi itu mampu membunuh jika ia disalahguna. Bodoh manusia. Disebabkan alat bodoh itu, mereka sanggup bersengkang mata. Disebabkan alat bodoh itu juga, ada yang sanggup mengabaikan kesihatan jiwa. Disebabkan alat bodoh itu, ramai sanggup menangguhkan ibadat kepada Yang Maha Esa. Kerja syaitan dan iblis untuk menyesatkan bertambah mudah dengan adanya teknologi moden hari ini. Ia ternyata berkesan. Apa gunanya mahu dunia yang menjadi pantas, tetapi pada realitinya nilai jiwa semakin mundur. Pornografi, jubana, buli, dadah, mencuri, membunuh sudah menjadi perkara biasa. Tidak perlu menghasut. Kadang-kadang mereka semua jadi cenderung menjadi jahat, lebih jahat dari syaitan yang ada. Dunia semakin tenat, syaitan pula semakin kuat. Setiap hari pada waktu maghrib, Jasmin akan menanti Budi di warung Pak Ali. Sebulan berkenalan dengan Budi, Jasmin sudah sedia mahu menamatkan ikatan yang ada. Budi lain daripada yang lain. Kini badan Budi sudah semakin lemah. Malam bekerja, siang diperuntukkan pula untuk bersembang secara alam maya dengan Jasmin. Tidurnya hanya 1/3 jam sehari. Selera makan Budi sudah mula putus. Kesihatannya merudum tanpa disedari. Apa yang dia tahu, cintanya semakin mekar dari hari ke hari. Kasihan Budi, tetapi dendam tetap dendam. Dia tidak akan memungkiri janjinya pada diri sendiri.
Naik kereta api baca buku. Abang tengah buat apa tu? Bawa kereta belok kiri, tengah minum dengan kawan-kawan ni. Minum kopi tambah gula dengan min bila pula? Naik rakit sampai ke hulu, tunggu abang masuk meminang dulu. Katakan saja bila masa, keluarga Min menunggu dengan hati yang terbuka. Hari yang dinanti sudah tiba. Jasmine tahu Budi akan memandu jauh dalam keadaan dirinya kepenatan malam itu. Jasmine mengiringi perjalanan Budi malam itu dalam diam. Budi memandu sambil melayan bauan wangi Jasmine tanpa disedari. Perjalanan itu dikawal sepenuhnya oleh Jasmine. Wangian Jasmine itu akan membuatkan Budi lebih mudah tertidur. Ia bakal menjadi pemanduan terakhir Budi. Jasmine akan mengambil alih tubuh Budi apabila dia tertidur. Jasmine akan pastikan satu kemalangan dahsyat berlaku agar ia merenggut nyawa mangsa pemandu teksi yang dipilih kali ini. Budi menguap besar. Tangan dia diletakkan di mulut. Tidak dapat menahan mengantuk yang amat, tetapi perjalanan perlu diteruskan. Astagfirullahalazim, mengantuknya. Dia menampar pipinya sendiri beberapa kali. Hendak berhenti di tepi lebuh raya. Bahaya pula. Budi menggosok-gosokkan matanya beberapa kali. Jangan tertidur Budi. Bangun, bangun. 1, 2, 3. Akhirnya Budi terlelap. 1, 2, 3. Mata Budi terbuka kembali. Masa Jasmine sudah pun tiba. Jasmine kini sudah berada di dalam tubuh Budi, mengawal kenderaan Budi di lebuh raya mengikut selera hatinya. Jasmine tersengih sinis. Ada sebuah trailer panjang di hadapan. Ada lori yang membawa muatan penuh barang perabot di kiri keretanya. Yang mana harus aku langgar dahulu? Jasmine memandu sedikit laju untuk memintas lori di sebelahnya. Dia menoleh ke kiri untuk melihat wajah pemandu yang bakal cedera dalam perancangan mautnya malam itu. Pemandu lori itu merupakan seorang lelaki yang bersusuk, badan tegap, berkulit sawo matang, berkumis dan punya bekas parut jahitan di atas kepala kanannya. Bekas jahitan itu seperti mengingatkan Jasmine kepada suatu memori. Seseorang yang pernah dikenal sebelum ini. Fikiran Jasmine sedikit terganggu. Dia pasti dikenal lelaki itu. Siapakah dia? Jasmine melaju ke kenderaannya untuk melihat wajah lelaki itu secara penuh. Sekali lagi, lelaki itu sedang menggoyang-goyangkan kepalanya mengikut rentak lagu yang dipasang di radio. Rancak serta membingitkan. Lagu dipasang cukup kuat seperti lebuh raya itu dia yang punya. Ingatan Jasmine kembali menggembara mencari wajah-wajah yang pernah wujud dalam hidupnya sebelum ini. Sekejap, memori Jasmine terhenti pada satu wajah. Matanya terbultang besar. Kecil sungguh dunia ini. Jasmine sudah ingat akan kelibat wajah ini. Dialah lelaki yang merogolnya dan membunuhnya dahulu. Malam ini hanya seorang yang bakal menjadi korbanku. Ternyata tiada dendam yang lebih manis daripada membunuh lelaki itu berbanding dengan Budi. Dialah penyebab utama dia terseksa hingga ke hari ini. Lelaki durjana itu perlu mati malam ini juga. Jasmine terus memutarkan steering ke arah kanan. Kereta Budi dipandu di laluan laju memecut ke hadapan. Setelah berada sedikit jauh di hadapan, Jasmine memusingkan steering, membelok ke kiri dan memberhentikan kereta di tengah jalan secara tiba-tiba. Trailer panjang yang terkejut melihat kejadian itu menjadi tidak tentu arah. Pemandu trailer itu dengan spontan memusingkan steering ke kiri dan cuba menekan brek kecemasan bagi mengelakkan pelanggaran berlaku. Keadaan menjadi kucak-kacir. Kereta Budi juga berpusing beberapa kali sebelum berhenti di penghadang lebuh raya itu. Beberapa kereta lain di belakang juga terlibat dengan kerosakan kenderaan dan kenderaan kecil. Pemandu lori yang menjadi target utama acara malam itu terbabas, menghentam pintu kiri trailer dengan kuat dan kemudian berlanggar pula dengan penghadang jalan besi lebuh raya. Lori itu hancur remuk. Pemandu lori itu mengalami pendarahan yang teruk di kepala. Ada besi dari bahan perabot di belakang lorinya yang terbang melantun menikam belakang tubuhnya. Badannya pula tersepit di dalam ruang pemandu lori. Mukanya pecah berdarah dek kaca cermin lori yang berderai. Matinya di bumi. Tiada belas kasihan dari Tuhan. Mungkin itu balasan dosa-dosa dunianya yang tidak pernah akan selesai. Jasmine memandang dari kejauhan dengan penuh rasa kepuasan. Dendamnya sudah terbalas. Bahunya terasa ringan sekali. Sudah tiada beban amarah yang perlu dipikul. Perlahan-lahan Jasmine keluar dari jasad Budi yang dipinjam sebentar tadi. Selamat tinggal wahai pemuda yang bernama Budi.
Hadirnya di kau membawa 1001 erti. Rezeki yang dibawa oleh budi harus dibalas dengan budi. Hiduplah engkau dengan harmoni. Tidak akan aku ganggu engkau serta keturunanmu lagi. Jasmine sudi melepaskan Budi dengan senang hati. Sesungguhnya, Budi layak meneruskan hidup di muka bumi. Mungkin, masih ada tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah yang belum selesai. Mungkin, ada rencana yang lebih baik buat Budi yang Allah telah rancang. Mungkin, ada wanita di luar sana sedang menunggu cinta sejati Budi untuk dibawa ke jenjang perkahwinan. Yang pasti, masanya belum tiba. Allah belum izinkan. Malaikat Israel mencabut nyawanya. Sesungguhnya keretanya rosak teruk. Budi hanya mengalami kecederaan ringan saja. Ajaibnya kerja Tuhan. Jasmine menyentuh lembut bahu Budi buat kali yang terakhir. Jasmine mendekat ke bibirnya ke telinga kiri Budi dan berbisik. Terima kasih, Abang, untuk segalanya. Bisikan manja Jasmine membuatkan Budi tersedar dari tidurnya. Buka-buka mata, beg angin kereta yang berwarna putih sedang melekat di pipinya. Fikirannya kosong. Budi tidak ingat apa-apa. Dia memandang sekeliling. Dia berada di dalam kereta yang sedang rosak dan berasap. Di luar, kedengaran bunyi bising kenderaan-kenderaan menekan hon di sana sini. Ada trailer terbalik dan beberapa lagi kereta yang berlanggar sesama sendiri. Apakah yang sedang berlaku? Dalam kesakitan, Budi membuka tali pinggang keledar dan terus keluar dari keretanya. Hanya satu matlamatnya pada masa itu, iaitu menyelamatkan mereka yang mengalami kecelakaan yang sama. Terkocok-kocok Budi yang masih separuh sedar berlari ke tempat kejadian beberapa meter di hadapannya. Harta boleh dicari, nyawa manusia tidak boleh diganti. Biarlah orang lain hanya sibuk mahu mengambil gambar dan memanjangkan leher dari dalam kenderaan saja. Di dalam hal-hal begini, Budi sentiasa bersedia untuk turun padang membantu mangsa yang terlibat. Ada satu pesanan mak yang selalu dipegang. Mudahkanlah urusan orang. Allah akan mudahkan urusan kita. Budi pula percaya, bantu panjangkan umur orang, Allah akan bantu panjangkan umur kita. Bang, abang sedar tak? Jom kita ke tepi jalan, saya pimpin abang. Pegang bahu saya kuat-kuat. Budi menepuk-nepuk wajah pemandu leher yang separa sedar. Selagi ada kudrat, berkhidmatlah sampai penat. Itu pegangan hidup Budi. Terima kasih abang untuk segalanya. Sebaik sahaja kereta Grab yang dipesan, Budi bergerak meninggalkan warung Pak Ali. Bisikan itu kedengaran di telinga Budi sekali lagi. Halus, lunak dan istimewa. Hanya Budi yang mendengar suara itu. Bau wangian jasmin samar-samar lalu di ruangan rongga hidung Budi. Tersentak dengan kejadian itu, Budi menoleh ke belakang untuk melihat warung Pak Ali buat kali terakhir. Seorang gadis berbaju kurung putih mengukirkan senyuman manis sedang melambai-lambai kepadanya, tanda ucapan selamat tinggal. Wajahnya berseri dan bercahaya. Gadis itu amat gembira sekali. Entah mengapa, Budi juga turut berkongsi rasa bahagia yang sama. Hajat hati mahu bertemu Jasmine untuk kali terakhir termakbul jua. Selamat tinggal Jasmine. Semoga kau tenang di sana.